Tumpukan perhatian anda ketika ini kerana kita melihat mengantuk tu macam mungkin kita banyak makan mengantuk. Dah mengantuk dah. Okey, mungkin banyak makan mengantuk ataupun macam Fiza kan dia selalu sibuk dengan kerja pun kadang-kadang mengantuk. Apa pandai petik nama Tak ada konten. Okey, ataupun disebabkan penyakit yang kita nak bawakan hari ini. Tapi sebelum tu saya berminat nak baca komen-komen di Facebook kami daripada Halijah Hanif. Haimin, wah dia dah Haimin sekarang, selalu pengacara je. Double F, wanita hari ini TV3, ngantuk ni kadang-kadang tak boleh bawa bincang dah. Berat mata walaupun dah tidur lebih had. Bila refer doktor kata faktor kolesterol tinggi ataupun masalah saraf. Sekarang dah tak kerja, okey pula. Betul juga. Okey. Saya tengah relate kan. Tapi Puan Halijah ni kita minta alamat dia belum bagi lagi. Puan Halijah tolong reply DM Min tu. Okey, kita nak kongsikan satu lagi daripada Siti Zainab Ismail. Dia kata mengantuk sangat mengganggu pekerjaan harian. Walaupun malam tidur awal pukul 9 hingga 10 pagi dah mengantuk. Apakah sebenarnya faktor usia ataupun sakit? Ini nak kita bincangkan bersama dengan tetamu kita di studio pada hari ini. Dan kita telah pun bersama dengan 4 orang tetamu. Di sebelah saya kita bersama dengan Profesor Madya, Dr. Jayanti Kulasigara, Ketua Jabatan dan Pakar Perunding Otorinolaryngologi, Jabatan Otorinolaryngologi PUM. Cabar juga sebutan tu doktor. Sebutan yang betul tu macam mana doktor? Otorinolaryngologi. Lagi sekali doktor. Otorinolaryngologi. Okey, ada kita baca berita kan? ENT boleh. ENT. Okey. Kita juga bersama dengan Najdah Helmi, pesakit obstructive sleep apnea ataupun OSA. Dan kita juga bersama dengan saya kenal. Kita bersama dengan Haiza Hanafi dan juga Hanif Miswan daripada Bulletin FM. Okey. Nampak senang sedap buat duit. Tak payah rhinology. Tak ada. Sebab tadi awal tadi dia tanya macam nak sebut. Tapi tak apalah. Okey. Kita guna-guna aja penonton. Kalau kita bercakap tentang mengantuk ni doktor, ini perkataan yang sering kali kita sebut, bukan sahaja terjadi dalam kalangan orang dewasa, tapi juga kanak-kanak. Kalau pagi-pagi nak kejut anak-anak tu mungkin anak kata mengantuk dan sebagainya, kita beranggapan ada kalanya anak-anak ini memberi alasan. Tapi sebenarnya adakah masalah mengantuk ini merupakan satu masalah dan juga penyebab kepada penyakit? Memang masalah mengantuk kadang-kala ada penyakit, kadang-kala tak ada penyakit. So kita kena dengar cerita orang yang ada masalah mengantuk. Okey. So bila kita tidur malam, bukan saja tempoh kita tidur. Kita kena tengok kualiti tidur kita. Okey, so kualiti tidur ini ada 4 komponen. Berapa cepat kita tidur, bila tidur kena tidur berterusan. Kalau bangun banyak kali, memang tak kualiti tidur tak baik. Lepas tu bila tidur kita terbangun, cepat tak kita boleh tidur balik. Dan waktu tidur kita. So pekerja shift ke, pekerja yang kena bangun banyak awal, masa mereka tidur itu tak sejajar dengan irama circadian kita. Circadian. Ya. So kita dalam badan kita ada jam dalaman. Body clock tu tadi jam tubuh. Okey. So body clock ini memang secara semula jadi kita kena tidur malam, bangun pagi. So pekerja shift mereka kerja malam, tidur petang. So apa berlaku ialah bila cahaya kena mata, cahaya akan cakap sekarang cerah, otak akan kortisol punya hormon akan masuk dalam badan, dia akan kasih kita tenaga, kita nak buat banyak perkara. Tak boleh tidur lah kan sebab tak boleh tidur. Tapi bila gelap, badan akan riliskan melatonin. Melatonin ini akan menjadikan kita rasa sekarang nak mengantuk, rasa nak tidur. So itu berlaku bila gelap malam. So secara semula jadi kita memang kena tidur malam, bangun bila cerah. Saya tengah relatekan dengan kita pun macam kadang-kadang shift juga kan. Okey, tak apa, kejap lagi kita akan sambung balik bersama dengan Prof. Kita nak tanyakan juga kepada Puan Najdah Helmi, merupakan pesakit. Mungkin boleh cerita juga, ada penonton di rumah yang mungkin tak berapa jelas berkenaan dengan mengantuk dan kata boleh cenderung kepada pesakit, penyakit. Mungkin boleh kongsikan. Yang saya perasan berapa tahun sebelum ni saya kerap mengantuk. Menguap tu memang banyak kali. Bila saya buat kerja, masa tengah buat kerja saya boleh tertidur. Bila saya buat kerja sikit saya cepat penat, mengantuk. Lepas tu bila saya cuba tidur,
Saya bangun tidur tu macam rasa tak fresh walaupun tidur saya tu cukup 8 jam ke kadang terlebih jam pun bila bangun macam tak fresh langsung. Okey. Adakah sebenarnya Puan Nadia ni memang bekerja secara normal, kerja di pejabat ataupun bekerja shift macam doktor katakan tadi? Saya kerja normal 9 to 5 lah. Okey. Normal tapi mengalami rasa mengantuk seperti itu. Kejap lagi kita nak tanyakan kepada Nadia lah, apa agaknya faktor-faktor yang menyebabkan dan sehinggakan Nadia mendapat bantuan dan juga rawatan bersama dengan doktor. Tapi nak tanya kepada rakan-rakan kita tadi dia angguk nampak serius ya. Dia angguk kan faham. Dia buat faham. Okey, saya. Okey, Haiza dan juga Hanif, kalau sekarang ini slot di buletin mungkin petang. Tapi sebelum ni kita tahu yang Haiza ada slot pagi, Hanif juga sebelum ini di Malaysia hari ini memang memerlukan tugasan yang pagi. Kadang-kadang petang pergi di stadium, malam buat dan macam-macam aktiviti dan sebagainya. Untuk anda berdua, adakah sebenarnya pernah mengalami rasa mengantuk yang terlalu sangat dalam nak menguruskan jadual pekerjaan yang shift ni sebenarnya? Saya dulu. Okey, untuk Aiza pernah bekerja 6 sampai 10 pagi, tapi kerja saya bukan setakat tu saja. Saya round the clock. Kita istilah sebagai seorang yang bekerja sebagai penyampai, penyanyi, pengacara semua-semua ni kita tak ada waktu rehat. Sabtu Ahad pun kita kerja kan. Jadi Aiza punya waktu tidur tu tak pernah betul sebenarnya, dan pernah tanya doktor juga tadi sebelum kita masuk set. Cakap doktor, saya pernah tertidur tengah bawa kereta sebab saya kadang-kadang takut benda yang tak elok berlaku, saya akan parking pergi kat petrol station. Tapi dah kadang-kadang kita fikir macam alah sikit je lagi nak sampai, sikit je lagi nak sampai. Saya drive, saya tak tahu yang sebenarnya saya tertidur dekat traffic light sampai saya langgar kereta depan. Tapi saya tak sedar, rupanya lori kat sebelah ni horn. Saya pun macam, saya toleh dia, kenapa? Dia tunjuk macam tu je. Tapi doktor kata tu microsleep lah. Cumanya kita takutlah kalau benda tu berlanjutan dan dia petanda ada penyakit ke apa kan. Mungkin disebabkan kita rasa letih dan tak dapat kawal rasa mengantuk itu sendiri. Itu kejap lagi kita nak tanya lebih kepada doktor. Dan Hanif mungkin boleh kongsikan? Saya kira mengantuk ketika bekerja ni cabaran kita semua lah kan di bidang penyiaran ni. Saya pernah buat liputan sambil mengantuk. Maksudnya luar biasa. Tak, maksudnya ketika live memang kita kena. Cuba tunjuk gaya tu. Kita kena ketika live kita macam nilah. Tapi bila once kita pergi ke break ke apa semua kita akan menguap apa semua. Betul. Dan kerana itu mungkin kerana tak cukup rehat, tak ada kualiti tidur yang doktor cakap tadi, dan saya percaya benda itu adalah cabaran kita dan saya tak pernah terfikir bahawa ianya adalah petanda penyakit kerana bagi kita macam sebab kita tak cukup rehat, tak cukup tidur kan. Tapi bila dengar pengalaman bahawa ini adalah penyakit, boleh bawa kepada penyakit, terus saya buka buku, saya bacalah. Saya macam, aku ada tak ciri-ciri yang boleh datangkan penyakit ini? Betul. Okey. Itu kata Hanif kan, dan kita dah dengarkan beberapa penjelasan daripada tetamu kita. Tapi kita nak bawakan pemerhatian anda untuk kita dengarkan juga kata orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini. Silakan. Saya selalu mengantuk bila lepas makan je. Lepas ngantuk tu tidur je lah. Kerap ke dalam satu hari tu memang lepas makan mengantuk? Ada tak pergi check? Tak ada. Tengoklah kalau makan banyak tidurlah kan. Kalau tak makan sikit tak adalah. Saya memang selalu cepat mengantuk, and paling mengantuk bila buka buku nak study tu. Buka buku, auto ngantuk terus. Ngantuk, makan je. Kunyah-kunyah sikit, dengar lagu. That's all. Saya selalu mengantuk. Mengantuk tu bila buat kerja, bila study, dalam kereta pun kita mengantuk sebab kita drive kan. Okay, bila saya mengantuk, saya minum air banyak-banyak tau. Setengah orang dia minum kopi. Saya tak minum kopi, so saya minum air kosong banyak-banyak. Okay, maksudnya saya selalu bila depan komputer tu, bila dah lama sangat, lebih kurang dalam 2 jam saya duduk depan komputer, dah mula rasa mengantuk lah. Cara saya nak hilangkan ngantuk tu, saya bangun buat stretching. Dan lepas tu saya minum air suam, dan dia recover balik lah. So maksudnya segar balik lah. Okey, mungkin ada kena-mengena juga dengan penonton di rumah kan. Anda rasa macam itu saya pun ada mengalami masalah yang sama. Okey, hari ini kita tanyakan kepada doktor. Doktor, macam mana untuk kita nak kenal pasti sama ada kita mengantuk sebab kita tak cukup tidur atau kita mengantuk sangat sebenarnya kita ni ada penyakit. Okey. So bila memang tak boleh tidur, tak cukup tidur, berdengkur. Dengkur ini ada masalah pernafasan. Kita bila tidur, especially bila ada pasangan cakap, kuat ada dengkur sangat kuat,
ada masa tak ada pernafasan langsung. Itu apnea. Okey. So masalah macam ini itu ada masalah sleep apnea. Okey. So kena datang pakai ENT, tengok ada tak masalah obstructive sleep apnea. Okey. Itu saluran sempit. So bila kita tidur lena, nyenyak, otot-otot semua kita semua relax. So bila relax, saluran jadi sempit. Bila jadi sempit, tak cukup oksigen masuk ke paru-paru, tak cukup oksigen pergi ke otak, kita akan terjaga. Okey. So, banyak kali terjaga, kualiti tidur kurang. Okey. Doktor bercakap tentang sleep apnea ini yang mungkin ramai dalam kalangan penonton merasakan mengantuk ini bukan satu masalah ataupun penyakit. Ini perkara biasa. Sebab kata orang, takkanlah saya ni duduk kat rumah, suri rumah, takkanlah saya mengantuk ni disebabkan masalah penyakit. Mungkin mereka merasakan ini masalah disebabkan oleh tak ada waktu rehat. Kadang-kadang jadi suri rumah ataupun suri ramah kat rumah tu, uruskan anak-anak, suami dan sebagainya. Tapi ini mungkin bila punca kepada penyakit. Sebelum kita nak tanyakan soalan kepada Puan Najdia sendiri, ini daripada Puan Rohana, Doktor Nadia dan juga rakan-rakan kita. Dia kata tengok WHO di telefon sahaja sambil memasak. Tak mahu ketinggalan, sibuk bah. WHO ni kalau tengok hilang mengantuk. Yang ini ubat dia. Sebelum dia jumpa doktor. Tapi Puan Najdia, sebelum Puan Najdia jumpa ubat di WHO, Puan Najdia mengalami masalah ni seperti yang dikatakan tadi kan, dah tidur cukup, tidur lebih tapi rasa mengantuk dan sebagainya. Orang ada pasangan, doktor, adalah pasangan nak bagi tahu. Kalau yang tak ada pasangan, kena record sendiri ke macam mana? Itu masalah juga kan, nak tahu kita ada masalah kan. Jadi Puan Najdia sendiri bila dah tahu, kena sebelum tidur record. Dengar bunyi ada kan. Okay, kalau macam Puan Najdia sendiri, apakah faktor yang menyebabkan Puan Najdia merasakan apa yang dialami oleh Puan Najdia ini satu penyakit? Bila saya sedar, bila mengantuk tu, banyak kali tidur pun mesti sama juga, tak ada apa-apa. Bila saya cuba rehat, dapatkan cukup rehat, mesti sama juga. Husband saya perasan saya dengkur kuat. Saya dengkur kuat, lepas tu saya ingat mungkin sebab penat lah kan, normal lah kan macam tu. Tapi bila dengkur tu, dicampur dengan pernafasan saya stop. Untuk few seconds macam 10 saat ke macam tu. Bila bangun, bila saya start bernafas balik, husband cakap saya macam tercungap-cungap. Jadi dalam sepanjang saya tidur tu banyak kali jadi macam tu. So saya pun rasa risau juga kan, takut apa-apa jadi masa saya tidur. Jadi saya buat keputusan untuk jumpa doktor lah, dapatkan pandangan doktor. Berapa lama sebenarnya dalam tempoh lepas suami cakap, awak tidur ni ada bunyi-bunyi manja macam tu kan, baru nak pergi berjumpa dengan doktor untuk mendapat rawatan? Ambil masa jugalah, few months macam tu lah. Lepas tu bila bangun macam penat sangat, saya rasa mungkin efek daripada tak cukup tidur macam tu. So saya decide untuk jumpa doktor lah. Okey. Tapi sebenarnya kalau kita mengantuk ni, dari segi kita kena pasti itu mungkin salah satu daripada penyakit ataupun gaya hidup kita. Kan kita keluar, kita rasa badan kita ni kuat sangat ni boleh. Tapi sebenarnya badan je bergerak, otak tu dah penat. Aiza pernah mengalaminya? Pernah, tapi oleh kerana kerja, komitmen tu, kadang-kadang kita benda tu dihilang tiba-tiba. Tapi lepas habis kerja tu dia macam satu beban yang besar datang kat kita tu. Ya Allah, penatnya. Tapi mudahlah untuk kita tidur. Dia tak ada macam ganggu sampai macam terlalu penat sangat tak boleh tidur tu, tak adalah. Kalau Aiza paksa juga untuk pejam mata. Itu baguslah kan, paksa. Tapi kalau saya tak boleh tidur. Lagi penat saya tak boleh tidur. Betul. Saya setuju juga. Aiza pernah rasa kalau macam terlalu penat, kita tak boleh tidur. Kita tak tengok handphone, tak apa. Tapi kebil-kebil tengok shilling seorang-seorang. Pernah? Pernah rasa, tapi dia tidaklah sampai macam kerap berlaku lah. Tak menjadi masalah besar lah sebenarnya. Jadi cepat tidur sampai pun sebelum start dia tidur dulu. Nampak yang sebelah tu kan dia bahankan. Tapi yang sebelah tu ada pasangan. Kita boleh gunakan talian hayat, telefon pasangan. Kita bersama dengan dia tengah jaga SPM, dia tengah jaga SPM. Okey. Kita nak tengok sebab ada tak tahulah juga. Pernah tak tanya ataupun pasangan pernah tak mengadu macam, yang you malam tadi tidur B. You tidur malam tadi ada bunyi-bunyi sikit. Pernah tak? Tepat sekali. Saya betul lah, saya macam mana tahu benda situasi. Alah, kita perempuan. Awak ni dah tanya. Bila doktor cakap tadi berkenaan berdengkur tu kan. Yalah, suara lelaki kat sini kan. Saya mengalami situasi tu, betul. Sebab sebelum ni tidak, tapi mungkin kerana dah terlalu kerap bekerja. Sekarang ni memang ada berdengkur tu. Tak apalah, kita cakap lah. Berdengkur tu memang kerap lah. Dan
pasangan saya akan macam kejut saya. Untuk mengelakkan tepuk apa? Dia macam tu. Tak ada lah, dia mesti cari Dulu macam tu. Boleh teduh. Lepas ada anak seorang. Itu nanti kita sembang. Baru nak macam buah perasaan. Itu tahun pertama. Itu tahun pertama. Lepas ada anak seorang, asyik buat hal, balik lambat je. Dia 5 tahun? Lepas 5 tahun. Supaya saya bangun dan menghentikan kitaran dengkuran tu. Sebab kita tahu dengkur tu adalah masalah kan. Dan bagi saya adalah biasalah tu orang dengkur. Penat. Itulah stigma kan? Bukan biasa. Kalau dengkur memang ada masalah. Kalau So, kalau ada dengkur, jenis-jenis dengkur kan? lebih baik tengok pakar. Okey, sebab ada setengah orang dia berdengkur dia manja-manja. Ada setengah orang dia dengkur macam ada bunyi Saya ada kawan whistle. yang dengkur manja tu. Ya, awak tak salah cerita kat Malaysia. Saya tak nak tidur satu bilik dengan dia lagi. Kalau dengkur setiap hari, hampir setiap hari, memang ada masalah. Kalau mengantuk, setiap hari mengantuk untuk 1-2 bulan macam ini, baik jumpa doktor. Betul. Okey, doktor. Sebenarnya ada juga dalam kalangan rakan-rakan kami ni sebenarnya yang memang mengalami masalah mengantuk ni. Topik ini juga kami angkat dan bawa untuk kongsikan tentang permasalahan ini. Yang mana beliau ni kadang-kadang di depan komputer boleh tertidur ataupun kita tengah bercakap pun boleh tertidur. Adakah ini sebenarnya boleh mendatangkan bahaya? Kita gelak-gelak juga ni. Tapi kita tak nak orang ataupun penonton-penonton kita menganggap ini satu masalah yang biasa. Yang mana ia mungkin boleh mendatangkan mudarat. Ini masalah besar kerana yang takut is bila memandu kereta. Mandu kereta kita tak sedar microsleep ini untuk beberapa saat saja. 1 saat sampai 30 saat. Kita tertidur dan kita tak rasa. So bila bangun nanti kena langgar kereta. Okey. So kalau ada microsleep, masalah microsleep, lebih baik tengok kenapa ada microsleep ini. Is it kerana tak cukup tidur ke? Kualiti tidur tak cukup ke? Atau ada masalah macam endocrine, macam hypothyroidism. So kena jumpa doktor, tengok ada tak penyakit-penyakit lain. Doktor dah cakap tentang masalah-masalah endocrine. Kita tahu masalah-masalah endocrine ni seperti masalah thyroid, kencing manis dan sebagainya. Adakah masalah mengantuk ini juga ada disebabkan oleh faktor-faktor pada penyakit-penyakit ini, terutamanya golongan wanita, adakah disebabkan oleh perubahan hormon-hormon tertentu dan sebagainya? Semasa haid, sebelum dan semasa haid, kita punya melatonin tu kurang. So kita pun akan rasa letih, kadang-kala banyak pendarahan, masalah anemia. So kalau macam ini pun kena jumpa doktor, kena tengok. Dia rasa macam mengantuk, rasa lemah badan, rasa tak berdaya kan doktor. Tapi saya nak tanya juga, selain daripada kita tahu faktor-faktor macam kita microsleep dan sebagainya, apa sebenarnya yang cenderung untuk kalau kita mengantuk tu, ini antara penyakit-penyakit yang mungkin anda sedang hadapi? So kalau bangun banyak kali, tak cukup tidur, berdengkur, tercekik dalam tidur, bila bangun rasa sangat letih, macam tak segar. So ini semua ada masalah penyakit. Kita kena perlu berjumpa dengan doktor, dapatkan diagnosis untuk kita mengetahui apakah punca-punca penyakit tersebut. Mungkin boleh dikongsikan juga oleh Najdia sendiri kan, dah pun berjumpa dengan doktor. Apakah antara rawatan-rawatan awal ataupun soalan-soalan lazim yang ditanya oleh doktor? Sebab kadang-kadang kita ni malu nak jumpa dengan doktor. Kita suka jumpa doktor Google. Kita akan membaca, kita tengok dulu yelah ada penyakit ni lah, kita ni saya cakap diri sendiri juga ni. Tapi untuk berjumpa dengan doktor macam Najdia sendiri, bila jumpa dengan doktor, apa yang anda lakukan? Apa yang anda cakap, doktor, saya ada masalah mengantuk. Macam tu kata bagaimana? Saya bila sebelum jumpa doktor pun saya ada Google juga lah. Tengok simptom apa kan. Itulah sebab risau penyakit lain kan. Jadi bila jumpa dengan doktor, doktor tanya soalan, ada dengkur ke tak, masa tidur tu macam mana, ada tercekik ke tak, berapa lama, agak-agak tanya dekat husband lah, berapa lama agak-agak pernafasan stop. Lepas tu bila bangun tu rasa segar ke tak, bila doktor dapat jawapan tu, doktor refer saya ke hospital PPM lah untuk dapat rawatan pakar. Kalau kita lihat di gambar yang dikongsikan ini rawatan lanjutan yang telah pun didapatkan. Apabila mendapat rawatan, berjumpa dengan doktor pakar, doktor akan membuat diagnosa dan kemudian memberikan rawatan. Ketika ini apa rawatan yang diberikan? Kalau kita tengok pada awalnya dipakaikan topeng itu, mungkin boleh kongsikan kepada penonton. Masa awal tu saya buat sleep study dulu. Sleep study untuk doktor confirmkan ada pernafasan berhenti tak. Lepas tu doktor suggest pakai mesin CPAP, mesin yang bantu bernafas masa tidur. Bila saya cakap saya kurang selesa gunakan mesin tu, jadi doktor bagi option lain lah.
option macam operation ke semua. Jadi yang last solution untuk saya, bila doktor kata saya sesuai untuk operation, saya setujulah untuk buat. Okey. Dan sekarang bagaimana kondisinya? Adakah memang dah tak ada langsung ataupun ada juga tanda-tanda sedikit? Alhamdulillah lah. Ini masuk minggu ketiga lepas operation. Oh, baru lagi. Baru jugalah. Alhamdulillah. Nampak perubahan bila tidur tu, dia punya snoring tu dah kurang. Bila dah tak ada lagi yang tercekik tu, rasa kurang mengantuk lah sekarang. Sebab dalam proses nak baikkan, so ambil masa lah kan doktor. Untuk dan doktor mungkin juga boleh kongsikan yang mana kalau kita nak mendapatkan rawatan, kita tak nak lah kan kalau orang cakap ada tanda-tanda tu kita terus pergi jumpa doktor. Mungkin apa sebenarnya dia punya red flag dia untuk kita terus ini mungkin akan menyebabkan penyakit, doktor. Okey, so kat PPUM kita ada perkhidmatan tidur. So pelbagai pakar ada. Pakar ENT, pakar maxillofacial, respi, neuro. So setiap pakar akan tengok patient. Kita akan buat ujian tidur dulu. So ujian tidur akan cakap, ini masalah sleep apnea atau tak. Kalau sleep apnea, dia sederhana atau teruk. Lepas tu kita akan advise patient untuk cuba CPAP machine. So alat ini untuk kasih udara masuk, force udara masuk kerana ada halangan kat saluran pernafasan kita. So bukan semua patient boleh tahan guna CPAP. So macam kes Nastia, bila kita tengok dalam tonsil dia besar, lelangit dia sangat longgar. So kita buat operation, kita keluarkan tonsil, kita ketatkan lelangit, so lebih ruang dalam tekak dia. Jadi itu antara rawatannya. Maknanya ada cara untuk mengubahnya. Memang ada. Saya nak baca komen-komen daripada macam-macam komen daripada penonton yang sempat kami bacakan. Ini daripada Lina Johan. Dia kata, "Hi WHI, nak tanya, tak cukup tidur ni penyakit cirrhosis boleh merebak lagi banyak ke? Ataupun kalau kita stres, penyakit cirrhosis ini boleh merebak lagi banyak? Adakah faktor mengantuk dia itu doktor soalannya? Dan ada satu lagi. Ini kena baca juga sekejap ya. Doktor, ini daripada Shifanor. Dia kata, saya kerap mengantuk dan suka tidur. Mungkin disebabkan kesunyian. Itu macam mana doktor? Itu ada jawapan ke doktor? Itu mungkin dia bimbang ke, dia rasa depressed. Yang memang orang yang ada masalah stres, kesunyian, sampai dia depressed, tak makan, tak cukup tidur, memang bolehlah. Boleh jadi mengantuk kerana tak cukup tidur. Nak lupakan masalah. Tapi jawapan dia mungkin nak cari pasangan, doktor. Betul. Okey. Doktor, jawab soalan kepada soalan awal tadi tu. Adakah disebabkan rasa mengantuk ini juga boleh menyebabkan kepada masalah penyakit lain, contohnya seperti memang cirrhosis? Kalau kita tak cukup tidur, memang akan mengakibatkan tekanan darah kita tinggi, kita rasa lesu, konsentrasi kita tak baik, boleh dapat masalah jantung kerana tak cukup oksigen masuk. So jantung kena pump lebih keras. So jantung pump lebih keras, you can get heart attack, you can get an enlarged heart. Lepas tu tekanan darah pun boleh tinggi. Kalau tekanan darah tinggi, you can get a stroke. Masalah kencing manis. So memang tidur ini sangat penting. Quality sleep, betul? Quality. And also tempo. 7 ke 9 jam setiap malam. Walaupun orang dewasa? Yes. Okey, doktor, saya sedikit soalan sebelum kita nak pergi ke soalan terakhir. Kita bercakap tentang kita orang dewasa yang memahami tentang konsep mengantuk, faktor. Kita tahu, kita orang dewasa ni tak cukup tidur, tak cukup rehat dan sebagainya. Tapi bila ini berlaku dalam kalangan anak-anak kita, penting untuk ibu bapa cakna ataupun tahu ini simptom yang mungkin anak-anak mereka ini boleh mengalami penyakit-penyakit tertentu kalau mungkin badan anak tu sedikit obes dan sebagainya. Bagaimana kita nak tahu tentang masalah ini dalam kalangan anak-anak? So satu, kalau berdengkur dia bukan normal. So bukan cakap itu kira dia letih, itu sebab berdengkur, bukan macam ini. Kalau berdengkur hampir setiap hari, pergi sekolah tak boleh, cikgu cakap memang tak fokus, prestasi sudah kurang, datang dia tak mau buat senaman kerana dia letih. So faktor-faktor ini ada masalah sleep apnea ini. Okey, saya nak tambah sebab dia ada juga ciri-ciri itu pada anak saya. Apa yang patut kita lakukan? So datang tengok pakar ENT. Saya biasanya akan dengar cerita dulu. Lepas tu memeriksa, kita masuk skop. Kat klinik
kita masuk skop, tengok hidung, tengok dalam tekak, apa masalah. Kadang-kadang tonsil besar, especially kanak-kanak. Tonsil dia boleh besar, belakang hidung adenoid juga boleh besar. Masalah ini akan menyempitkan saluran pernafasan. So tak cukup udara lah masuk bila kita tidur kerana otot-otot semua sudah relax. Doktor tambah sikit, posisi tidur memain peranan tak? Macam bantal kita kena tinggi ataupun kena tidur meniarap ke? Tak, kalau you tengok anak suka tidur atas perut atau tidur sampai leher macam ini. Okey, itu anak saya. Itu maknanya tak cukup udara. Dia sedang cari tempat untuk dapat udara masuk. Okey. Mungkin macam doktor katakan tadi lah, mungkin ada masalah tonsil ataupun ada blockage di belakang dan sebagainya. Doktor, tapi kalau sebagai ibu bapa ataupun kita penonton yang sedang menonton ketika ini, sebelum kita berjumpa dengan doktor, kalau kita ada simptom-simptom yang sedikit ni, adakah cara-cara lain yang kita boleh lakukan dulu kat rumah? Contohnya ada orang kata tadi, dia kurangkan minum kopi, jogging, senaman dan sebagainya. So itu sleep hygiene. So kena tidur waktu tepat, on time. Jangan skrin semua 1 jam sebelum tidur, kena start pakai skrin. Okey. Kurangkan makanan macam kafein punya makanan. Jangan makan lewat-lewat. Perut penuh dengan makanan, you pergi tidur susah nak tidur. Itu semua puncanya. Okey, kita akan bersama dengan Haizal dan juga Hanif sekali lagi selepas ini. Kita juga nak ucapkan terima kasih kepada Najdia. Tapi sebelum kita nak habiskan sesi kita ini, Najdia, mungkin ada sedikit pesanan kepada penonton-penonton lah untuk yang sedang menonton ketika ini. Bagaimana kita nak ingatkan diri kita dan juga penonton agar jangan mengambil mudah tentang masalah mengantuk ni? Okey, kalau rasa macam mengantuk, walaupun kita cuba dapatkan waktu rehat yang cukup, tapi still mengantuk, bangun pun tak fresh dan ada rasa dengkur ke, kuat ke, slow ke, dapatkan rawatan doktor lah. Jangan ambil remeh perkara ni lah. Sebab boleh bawa penyakit yang lain juga kan kalau tak dapat rawatan. Okey, jangan ambil remeh kalau kita ada isu mengantuk ni. Okey, terima kasih kita nak ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Jayati, anak perempuan Kula Segara, dan juga Najdia Helmi kerana bersama dengan wanita hari ini. Kita akan bersama dengan Haizal dan juga Hanif sebentar saja nanti. Betul. Kami harapkan perkongsian kita tentang masalah mengantuk ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat yang berguna untuk anda penonton-penonton. Jangan pernah kita ambil mudah tentang perkara ini, khususnya jika ia berlaku dalam kalangan anak-anak kita. Kalau cikgu cakap kat sekolah tertidur, berdengkur dan sebagainya, sila ambil perhatian dan dapatkan rawatan yang sepatutnya daripada mereka yang lebih pakar. Okey.